Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi pada Allah SWT dapat kita bersua lagi di alam maya ini untuk kita sama-sama belajar. Kali ini pelajaran yang ke-8 bagi tajuk tingkatan 5 ini, iaitu di bawah tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu membaca dan memahami hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Kita nak baca dan kita nak faham siapakah 7 golongan yang Allah SWT nak letakkan mereka ini di bawah bayangan Allah SWT. Bolehlah kita terjemahkan dengan bawah suatu teduhan. Kalau di akhirat kelak panas, orang ni akan berada di bawah teduhan Allah SWT yang dijaga dalam keadaan mereka lebih selesa berbanding dengan orang lain. Kedua, mengetahui 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Siapa golongan ini? Menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi nanti. Baik. Kita tengok hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ustaz baca sekali lagi. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat kepada terjemahan hadis ini mengikut potongan-potongannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yauma la dhilla illa dhilluh. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, iaitu naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang tidak ada bayang-bayang yang menutup panasnya matahari akhirat, melainkan bayang-bayang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagi golongan 7 golongan ini, imamun adilun, iaitu pemimpin yang adil. Kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muda hidupnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid,
Dan seorang lelaki atau seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Hatinya terikat, cinta, ingat pada masjid. Mana ingat ni, mana nak pergi. Sentiasa nak pergi ke masjid. Warajulani tahabba fillah. Dua lelaki atau dua individu. Tahabba fillah. Mereka itu berkasih sayang. Kedua-duanya berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaihi. Mereka bertemu kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi. Mereka juga berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan tinggi. Dhatu mansibin, yang berkedudukan tinggi. Bukan dengan makna kaya. Bukan makna zatu mansibin ni kaya tak. Tapi zatu mansibin maknanya ialah berkedudukan tinggi. Wa jamalin, dan cantik pula. Daripada keluarga yang kedudukannya tinggi, disegani. Tambahan pula dia adalah merupakan perempuan yang cantik. Faqala, lalu dia berkata, inni akhafullah. Dia berkata, maknanya dia menolak. Dia menolak pelawaan perempuan yang berkedudukan tinggi dan cantik itu dengan mengatakan bahawa inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa, dan seorang yang bersedekah secara sembunyi. Seorang yang bersedekah secara sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanan. Disebut tangan kiri tak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanannya, dengan makna ini sebenarnya merupakan satu ayat kinayah, ayat sindiran yang menunjukkan kepada sembunyinya sedekah yang diberi itu, sehingga tidak ada sesiapa pun yang tahu. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan, dan seseorang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala khaliyan, dalam keadaan sendirian, fafadat ainah, lalu menangis, mengalirlah air matanya. Ketika mana dia mengingati Allah secara sendirian, dia menangis atau mengalir air matanya. Okey, kita lihat pula kepada huraian satu persatu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz masuk kepada satu persatu yang disenaraikan di sini, suka Ustaz sebutkan bahawa sebahagian daripada perkataan rajulun yang dinyatakan di dalam hadis yang memberi makna lelaki, itu adalah merupakan yang disebutkan dengan babut taghlib. Babut taghlib maknanya ialah dia sebut secara ghalib. Ghalibnya lelaki, dengan makna perempuan pun termasuk jika sesuai dengan keadaan pada apa yang dinyatakan itu. Jadi perempuan jangan rasa sedih, selalu sebut rajulun, lelaki je. Tak disebutkan lelaki di situ. Maknanya apa? Termasuk juga perempuan. Tapi kenapa sebut lelaki? Kerana ghalibnya adalah lelaki. Kerana apa? Disebutkan bahawa dari sudut kekuatannya adalah pada lelaki untuk melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Jadi kita perincikan golongan yang mendapat naungan Allah SWT. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang di bawah pimpinannya, berpandukan Al-Quran dan hadis. Nak katakan pemimpin ini adil, mestilah dia merupakan pemimpin yang menjalankan tanggungjawab berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, jadi kalau pemimpin itu tidak beriman, maka kita tidak katakan dia itu merupakan pemimpin yang adil dan tidak termasuk dalam golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Jadi contoh macam mana? Memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, mencegah kemungkaran daripada berleluasa. Ini antara ciri contoh bagi pemimpin yang adil. Yang kedua, golongan mendapat naungan Allah juga ialah pemuda yang taat. Pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadat kepada Allah, sama ada wajib atau sunat. Kenapa disebutkan pemuda? Kerana ghalibnya pemuda ini dia tak suka ibadat. Yang suka ibadat ni orang tua-tua. Kerana orang tua-tua dia ingat nak mati dah. Orang muda ni dia kurang ingat mati kerana dia masih lagi sihat, dia masih lagi muda belia. Dia masih lagi dalam keadaan yang kuat. Maka selalunya orang muda tak ingat mati. Kerana itu orang muda jarang sekali kita temui yang tekun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ada orang muda yang tekun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di bawah naungannya. Maksud kepada muda ni adalah berumur lebih 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah tu dikira orang muda. Dah lebih 40 tu dah masuk, orang dah masuk daerah orang tua dah. Okey, baik. Contoh yang diberikan ialah melaksanakan solat 5 waktu, melazimi qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Mana dia sentiasa menunaikan solat 5 waktu, jaga. Dan juga dia bukan setakat tu lah. Dia banyak lagi buat solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Dan dia suka untuk bangun malam, untuk menunaikan qiyamul lail. Suka untuk membaca Al-Quran. Ni makna kehidupannya dipenuhi dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka payah kita nak cari orang muda yang sebegini. Kerana itu dia layak untuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Golongan seterusnya yang ketiga, pencinta masjid. Seorang yang hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Mu'allaqum bil masajid, makna hati dia terikat dengan masjid. Dia ingat ke masjid. Maknanya dia sentiasa nak pergi solat 5 waktu di masjid. Ada aktiviti dia suka duduk masjid. Kalau tak ada apa-apa pun dia suka untuk duduk dalam masjid dan berniat iktikaf. Jadi berlainan sekali dengan sebahagian daripada anggota masyarakat kita. Kita lihat selepas selesai menunaikan solat, ada peluang untuk duduk di masjid, tetapi mereka lepas bagi salam je terus bangun keluar daripada masjid, seolah-olah mereka tidak selesa untuk berada dalam masjid. Jadi golongan yang sentiasa terikat hatinya dengan masjid ini akan diistimewakan juga oleh Allah SWT di hari akhirat. Bagaimana contoh perbuatan mereka? Sentiasa menunaikan solat secara berjamaah di masjid. Itu cara dia. Yang kedua, sentiasa menyertai aktiviti di masjid. Ada aktiviti apa-apa, dia suka untuk berada di masjid kerana dia nampak pahala akan dapat diperolehi dengan mudah jika dia berada di dalam masjid ataupun di persekitaran masjid. Golongan yang keempat ialah golongan yang dalam golongan yang mendapat naungan Allah ialah dua orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Berkasih sayangnya mereka itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dua orang yang bersahabat berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana orang itu ada harta yang banyak, bukan kerana orang itu selalu bantu dia, akan tetapi baiknya dia di antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dia agar bila mana kita ini menjadi orang beriman, maka hendaklah kita menjadi orang yang bersaudara. Jadi kasih sayangnya itu adalah asasnya adalah kerana agama, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kita boleh lihat ialah Sayyidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah ketika berhadapan pelbagai ujian. Sayyidina Abu Bakar tak nak apa-apa, tidak memerlukan harta daripada Rasulullah. Akan tetapi apa yang dia inginkan adalah kerana Rasulullah adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerana itu Sayyidina Abu Bakar sentiasa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, lelaki yang menolak ajakan perempuan cantik dan berkedudukan tinggi untuk berzina kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawab, dia tolak itu kerana dia takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian ini Ustaz buat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang besar menunjukkan bahawa makna yang dikehendaki di sini Ustaz tidak jumpa makna
dalam bentuk maksud yang lain. Dalam bentuk maksud yang lain, melainkan rujukan yang besar menunjukkan bahawa ia adalah sangat berkait rapat dengan lelaki yang menolak ajakan perempuan yang cantik dan berkedudukan tinggi. Orang perempuan tu ajak dia untuk berzina dalam keadaan dirinya dan perempuan itu tidak ada penghalang pun. Tidak ada yang menghalang, tak ada orang tengok, tidak ada halangan-halangan dari sudut kedudukan tempat ke apa ke. Ditolaknya itu semata-mata kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat susah untuk dicari kerana kita sangat-sangat memahami bahawa tarikan di antara lelaki dengan perempuan ini adalah merupakan tarikan yang sangat kuat. Jarang sekali lelaki yang boleh berjaya daripada godaan seorang perempuan, apatah lagi perempuan itu cantik dan juga berkedudukan tinggi. Yang keenam, penyembunyi sedekah. Orang yang bersedekah sehingga diibaratkan diberi satu tangan lain tak tahu apa yang dia. Iaitu suatu pemberian yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Ini pemberian sedekah yang benar-benar ikhlas. Contoh macam mana orang tak tahu sumbangan secara online banking. Tak ada orang tahu. Kita senyap-senyap je petik-petik terus sampai kepada orang yang kita nak bagi. Mewakafkan tanah bagi pembinaan masjid. Wakaf dan orang tak ada orang tahu. Tidak ditunjuk-tunjuk. Atau yang tahu mungkin orang yang berurusan dengannya sahaja. Daripada jabatan-jabatan agama sebagai contoh kerana dia nak wakafkan tanah dia. Jadi ini merupakan orang yang diistimewakan oleh Allah SWT kerana apa? Kerana ramai orang yang memberi dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk bahawa mereka ini merupakan seorang yang pemurah. Baik, terus yang ketujuh. Seorang yang mengingati Allah sehingga menitis air matanya. Mengingati Allah dalam keadaan sendirian. Mengingati Allah dalam keadaan sendirian. Lalu menitis air matanya. Ikhlasnya takut kepada Allah SWT. Kalau dia menangis di hadapan orang ramai, maka kemungkinan dia nak tunjuk bahawa dia ni orang yang warak. Dia ni orang yang dekat dengan Allah. Maka dia menangis ketika orang ramai. Ini tak boleh pakai. Yang bolehnya ialah bila mana dia bersendirian, dia mengingati Allah, dia berdoa, dia menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Contohnya beristighfar dengan mengharapkan keampunan Allah sehingga mengalir air mata. Istighfar dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, memohon keampunan daripada Allah SWT, yang mana akhirnya Allah keluar air mata kerana menyesali kesalahan diri dan takut kepada azab Allah SWT di akhirat kelak. Jadi ini merupakan 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Dari sudut spektrum ilmu, Rasulullah SAW bersabda, Jaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, perbaharuilah imanmu, jaddidu, perbaharuilah imanakum, iman kamu. Qila, lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbaharui iman kami? Lalu Rasulullah menjawab, akthiru, perbanyakkanlah, min qawli la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Banyakkan menyebut la ilaha illallah. Perbanyakkan setiap hari. Maknanya kita sentiasa memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran ayat. Kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz bagikan kepada 2 bahagian, dipisahkan dengan kerana. Yang kedua, kita mestilah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah. Ini semestinya kita kena jauh dari maksiat, kerana maksiatlah yang mengundang kemurkaan Allah. Bila kita jauh dari maksiat, maka kita akan selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Pengajaran seterusnya, kita hendaklah berusaha memperbanyakkan sedekah kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa. Kena banyakkan amalan bersedekah. Ikut kemampuan yang kita ada. Supaya jiwa kita suci, harta kita pun suci. Yang terakhir, kita perlulah melazimi zikrullah agar diberi ketenangan jiwa. Maknanya kita kena melazimi. Maknanya melazim sentiasa berzikir. Ada masa kita berzikir. Tujuan apa? Agar diberi ketenangan jiwa. Orang yang sentiasa berzikir akan tenang jiwanya. Kerana itu disebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu maka hati menjadi tenang. Jadi siapa nak jiwanya tenang, banyakkan zikir. Apa dia zikir? Tak kira lah. Nak sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau nak berselawat, nak beristighfar. Semua itu termasuk dalam kategori zikrullah. Okey, soalan keempat. Amalan bersedekah secara terang-terangan diharuskan oleh syarak dengan syarat-syarat tertentu. Kemukakan hujah anda bagi amalan di atas. Dalam hadis disebutkan bahawa orang yang bersedekah secara sendirian. Okey. Jadi orang itu layak mendapat berada di bawah ganjaran Allah SWT, di bawah naungan Allah SWT. Tapi kalau orang itu bersedekah secara terang-terangan, macam mana pula? Kadang-kala orang yang bersedekah secara terang-terangan boleh mendapat pahala yang lebih banyak daripada orang yang bersedekah secara sendirian. Kenapa? Orang bersedekah secara terang-terangan kalau niatnya bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi nak menggalakkan orang lain supaya orang lain bersemangat untuk bersedekah, maka orang layak mendapat pahala yang lebih besar. Kita lihat jawapan yang Ustaz berikan. Okey. Bersedekah secara terang-terangan menggalakkan orang lain untuk ikut bersedekah. Kerana ia membangkitkan sifat ingin berlumba-lumba dalam kebaikan. Kesannya lebih banyak manfaat akan diperolehi kepada golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berusaha dalam apa jua bentuk kebaikan agar manfaat dapat dinikmati bersama. Perhatikan pada tulisan yang Ustaz merahkan ini untuk jadi frame kepada jawapan kamu dalam menjawab soalan kebat-kebat yang lain. Jadi Ustaz rasa kita dah sampai kepada penghujung. Kita sampai kepada penutup. Jangan lupa klik link di bahagian bawah video untuk jawab soalan yang Ustaz sediakan bagi memantapkan lagi kefahaman kamu. Dan Ustaz sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.